المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وأنت ميسر لكل عسر. أما بعد. Kita teruskan lagi pengajian kita dalam Tuhfah Saniyah ala Matnil Ajurumiyah. Semalam kita dah ambil 4 perkara daripada al-asma al-marfu'at. Yang pertama fa'il, yang kedua naib fa'il, ketiga mubtada', yang keempat khabar. Dalam fa'il kita sembuh didefinisikan oleh Ibnu Ajurum sebagai al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Mungkin untuk kitab-kitab berikutnya ada takrif yang lain, tapi untuk peringkat mubtadi' hanya ditakrifkan sebagai al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Bila disebut isim, dia nak keluarkan fi'il dan haraf. Dan bila disebut isim, merangkumi sama ada isim tersebut soreh ataupun muawwal. Soreh seperti mana yang kita makruf lah, yang kita biasa tengok. Muawwal adalah hasil daripada huruf masdari bersama fi'il ataupun jumlah selepasnya. Kita takwilkan dengan perkataan masdar sambil kita raikan dhamir yang ada dalam perkataan tersebut. Contohnya a'jabani an taquma, a'jabani qiyamuka. Okey, maksudnya fa'il boleh kadang-kadang isim muawwal, kadang-kadang isim sharih. Al-madhkuru qablahu fi'luhu. Syarat fa'il ni dia mesti berada selepas fi'il. Walaupun kita makruf fa'il ni artinya pelaku. Dalam bahasa Melayu mungkin kita boleh letak pelaku ni sebelum perbuatan, boleh kita nak letak pelaku selepas perbuatan. Tapi fa'il mengikut istilah nahwu hanyalah isim yang berada selepas fi'il. Maksudnya kalau duduk sebelum fi'il dia akan jadi mubtada', dia tak akan jadi fa'il. Bila dia sebut al-madhkuru qablahu fi'luhu, dia nak keluarkan apa? Dia nak keluarkan mubtada', sebab mubtada' tidak didahului oleh apa-apa fi'il. Begitu juga inna wa akhawatiha, isim dan khabarnya tidak dinamakan fa'il sebab didahului oleh haraf. Inna wa akhawatuha ni haraf, bukan fi'il. Begitu juga dengan isim kana dan isim kada. Walaupun hakikatnya isim kana dan isim kada ni didahului oleh fi'il, kana wa akhawatuha ni fi'il, kada pun fi'il, tetapi disebut dalam tarikh al-mazkuru qablahu fi'luhu, fi'ilnya, maksudnya fi'il kepada fa'il, maksudnya didahului oleh perbuatan fa'il. Okey, isim kana dan isim kada dalam jumlah isim, kejap lagi kita akan sentuh isim kana. Isim kana walaupun dia fi'il, dia tak macam fi'il lain, dia tak mengandungi perbuatan. Jadi kana zaidun qa'iman, dalam jumlah kana zaidun qa'iman, Zaid tidak melakukan apa-apa perbuatan. Jadi fi'il tersebut bukan fi'il dia. Dalam takrif fa'il ikut Ibn Ajurum, al-mazkuru qablahu fi'luhu. Jadi kana tak termasuk sebab kana bukanlah perbuatan Zaid dalam contoh kana zaidun qa'iman. Jadi terkeluar 4 perkara: mubtada', isim inna, isim kana dan isim kada. Lalu dibahagikan fa'il terbahagi kepada 2, sama ada zahir ataupun mudmar. Zahir yang seperti mana kita biasa tengok. Mudmar 12. Mutakallim ada 2, mukhatab ada 5, ghaib ada 5. Dia buang sebab dalam mukhatab tasniah sama-sama, muzakkar ke muannas sama, dalam ghaib pun muzakkar dengan muannas sama. Jadi 12. Dalam tasrif 14 tu ulang 2 yang berulang, dia jadi 12. Okey. Lepas tu kita bincang dalam fa'il, kemungkinan fa'il boleh jadi dhamir muttasil, boleh jadi dhamir munfasil. Kalau dalam ayat biasa kita akan jumpa dhamir muttasil. Bila kita jumpa dhamir munfasil, kalau selepas illa. Dan sebelum illa, jumlah tersebut masih belum sempurna, masih belum ada pelaku. Contoh ma daraba illa ana, sebelum illa belum ada fa'il, jadi ana tersebut adalah dhamir munfasil fi mahalli raf'i fa'il. Okey, dhamir munfasil juga ada 12 lah, seperti mana dhamir muttasil. Lepas tu kita ada bincang semalam, dhamir muttasil yang kita i'rab sebagai fa'il daripada 12 tu, 10 daripadanya adalah muttasil yang baris. 2 keadaan sahaja adalah dhamir mustatir dalam daraba dan darabat. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' tambah 2 lagi pada mutakallim, ad-daribu dan nadribu juga adalah dhamir mustatir. Secara panjang lebar kita akan bincang dalam bab dhamir. Okey, itu bab fa'il. Bab yang kedua naib fa'il. Naib fa'il
Oleh kerana dia ambil hukum fa'il, jadi perbahasannya sama. Apa dia takrif naib fa'il? Al-ismu al-marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'il. Kadang-kadang jumlah bahasa Arab kita ada jumpa fi'il, fa'il dan maf'ul. Tapi kadang-kadang mutakallim buang fa'il dengan sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang terlalu ma'ruf, kadang-kadang sebab tidak diketahui. Bila dalam jumlah tersebut dibuang fa'il, ketika tu maf'ulun bih akan duduk di tempat fa'il dan kena berlaku dua perubahan. Yang pertama, fi'il tersebut daripada bina maklum perlu ditukar kepada bina majhul. Yang kedua, maf'ulun bih yang asalnya maf'ul mengambil hukum fa'il dan perlu mengikut apa yang ada pada fa'il. Di antaranya fa'il marfu', asalnya mansub dia jadi marfu'. Yang kedua, mesti berada selepas fi'il. Yang asalnya maf'ulun bih dia boleh mendahului fi'il asalnya. Contoh kita sebut Zaidan darabtu. Maf'ulun bih boleh mendahului fi'il, tetapi apabila dia duduk di tempat fa'il yang dibuang, kita kena buat duriba Zaidun dan dia tak boleh mendahului fi'il tersebut. Di antara yang lain, kalau muannas, fi'il tersebut perlu ada tanda muannas. Maksudnya dia kena ambil hukum-hukum fa'il. Lalu dibahagikan juga naib fa'il kepada zahir dan mudmar. Macam tu juga mudmar ada muttasil dan munfasil. Munfasil berlaku selepas illa sahaja. Lepas tu kita masuk pada mubtada. Mubtada al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil awamili al-lafziyah. Mubtada ni adalah isim yang marfu' yang tidak didahului oleh amil-amil lafzi. Kita bincang semalam, amil ni ada dua jenis. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi ni macam biasalah, kalau kita kata fa'il, fi'il tu amil lafzi, maf'ulun bih pun fi'il itulah adalah amil lafzi. Mubtada ni dia punya amil, dia setiap perkara yang mu'rab mesti ada amil. Siapakah yang merafa'kan mubtada? Mengikut Basrah, kita mengikut pendapat Basrah, yang merafa'kan mubtada adalah amil maknawi, iaitu keadaan dia duduk di awal ayat. Maksudnya ibtida' itulah adalah menyebabkan dia marfu'. Lalu ditaksimkan mubtada juga kepada dua, zahir dan mudmar. Tetapi mubtada, bila mubtada tu dhamir, mesti dhamir munfasil. Sebab apa? Ta'rif dhamir muttasil adalah ma la yubtada'u bihil kalam. Dhamir muttasil ni dhamir yang tidak boleh dimulai oleh awal ayat. Jadi mubtada di awal ayat, tadi mubtada sama sekali tidak akan datang daripada dhamir muttasil. Bila sebut mubtada, mesti kalau nak dhamir munfasil. Maksudnya ana zahibun, nahnu qaimuna. Okey. Kemudian khabar. Khabar ni adalah pelengkap kepada mubtada. Lalu kita bincang mubtada dan khabar ni mesti ada tatabuq. Kalau mufrad sama-sama mufrad, kalau musanna sama-sama musanna, kalau jamak sama-sama jamak, kalau muzakkar sama muzakkar, muannas sama dengan muannas. Dan ditaksimkan khabar kepada dua. Kita bincang sebelum ni, kalau mufrad dalam bab i'rab maksud dia ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Tapi dalam bab khabar terbahagi kepada dua, khabar mufrad, khabar ghairu mufrad. Tapi bila sebut mufrad dalam bab khabar, yang dimaksudkan adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlati. Maksudnya Zaidun qaimun, qaimun khabar mufrad, Zaidani qaimani, qaimani khabar mufrad, Az-Zaiduna qaimuna, qaimuna juga khabar mufrad. Khabar ghairu mufrad adalah jumlah ataupun syibih jumlah. Yang dimaksudkan dengan jumlah apa dia? Jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Semalam kita bincang, kalau khabar ni mufrad, sebenarnya dia adalah hakikat mubtada. Kalau kita sebut Zaidun akhuka, akhuka Zaidun, Zaidun akhuka, jadi tidak perlu kepada apa-apa rabit. Tapi kalau khabar tersebut jumlah, jumlah bukanlah hakikat kepada mubtada tersebut. Jadi jumlah tersebut perlu ada satu pengikat yang mengikat dia di antara khabar dengan mubtada tersebut. Yang makrufnya adalah dhamir. Kalau kita sebut Zaidun qama abuhu, hu itulah merupakan robit untuk sahkan khabar tersebut menjadi khabar jumlah kepada mubtada. Begitu juga kalau jumlah ismiyah, Zaidun, kita sebut apa? Abuhu qaimun contohnya. Ada dhamir yang kembali kepada Zaid. Di antara robit yang lain disebut dalam jurumiyah adalah isim isyarat. Kalau kita sebut isim isyarat boleh, Zaidun hadza rajulun karim. Hadza juga boleh menjadi robit di antara mubtada dan khabar jumlah. Kalau sebut syibih jumlah pula merangkumi jar majrur dan zaraf. Untuk peringkat mubtadi seolah-olah kita nampak zaraf dan jar majrur itu adalah khabar, tapi kalau nak lebih tepatnya dia adalah muta'allaq kepada khabar yang mahzuf. Okey, itu benda yang kita sentuh. Kita ulang sepintas lalu.
Hari ni kita nak masuk bab nawasikh. Masalah nawasikh ni, bila sebut nawasikh, kita nak masuk isim yang kelima dan isim yang keenam daripada al-asma' al-marfu'at. Tapi oleh kerana ala-ala dah masuk dalam mansubat, nanti dia akan ada di kalangan mansubat juga dalam nawasikh. Jadi ala-ala dia akan cerita sepintas lalulah. Bila sampai mansubat tak perlu cerita lagi bab kana dan inna. Bila sebut al-asma' al-marfu'at, yang kita nak adalah isim kana wa akhawatiha. Yang kedua khabar inna wa akhawatiha. Dalam mansubat nanti terbalik, khabar kana, isim inna. Tapi dalam soalan dalam bab ni kita ngaji untuk dua-dua sekali. Sebab dalam mansubat dia akan sebut qad taqaddama fil marfu'at. Okey. Okay, bila kita sebut ada, tak ada nawasikh, an-nawasikh. Nawasikh ni jamak kepada nasikh. Nasikh ni maksudnya menghapus lah, menghapus ataupun hilang. Kenapa dinamakan sebagai nasikh? Sebab dia yansakhu, an-nawasikh ni maksudnya jamak pada nasikh lah. Maksudnya nasikh, benda-benda yang menghapuskan sesuatu. Kenapa dinamakan nasikh? Sebab dia menghapuskan hukum mubtada' dan khabar. Okey. Firstly, apa yang dimaksudkan dengan hukum mubtada' dan khabar? Mubtada' dan khabar, perkara yang ketiga dan keempat dalam bab marfu'at, kedua-duanya marfu'. Okey. Walaupun hakikatnya kejap lagi kita nampak ada benda yang tetap marfu', tetapi sebenarnya hukum tadi berubah. Yang pertama, al-mubtada' dia ni marfu', dan marfu' tersebut bil ibtida'. Mubtada' marfu' dan marfu' dia adalah dengan amil maknawi yang dinamakan sebagai ibtida'. Khabar pula marfu', siapa amilnya? Dengan mubtada', mengikut pendapat Basrah. Yang muktamad lah yang kita ambil. Okey. Jadi hukum asal mubtada' dan khabar kedua-duanya marfu'. Jangan tengok hukum marfu' saja, sebab kejap lagi isim kana pun marfu'. Okey, sekarang ni kita nak bincang dia menghapuskan hukum. Apakah hukum yang diubah? Yang pertama, mubtada' marfu' dan amil tersebut adalah ibtida'. Khabar juga marfu' tapi amilnya adalah mubtada'. Dalam nawasikh nanti kita akan bincang tiga perkara. Kedua-dua benda ni berubah pada tiga-tiga bahagian. Ingat, mubtada' marfu' bil ibtida' dan khabar marfu' dengan mubtada'. Bila kita sebut nawasikh, dia ada tiga perkara. Yang pertama, kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, yang terakhir zanna wa akhawatuha. Okey, jadi tiga perkara ni kita namakan sebagai an-nawasikh, dan kesemuanya masuk kepada jumlah yang asalnya adalah mubtada' dan khabar. Maksudnya kana datang selepasnya yang asalnya mubtada' dan khabar. Inna yang asalnya masuk kepada jumlah yang asalnya mubtada' dan khabar. Zanna masuk kepada jumlah yang asalnya mubtada' dan khabar. Apa yang diubah? Kana wa akhawatuha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar, merofokkan isim dan menasabkan khabar. Isim yang dimasukkan pada kana wa akhawatuha adalah mubtada' lah. Okey. Maksudnya kana, contoh kita sebut Zaidun qa'imun, asalnya mubtada' dan khabar. Bila masuk kana, dia merofokkan isim, merofokkan mubtada'. Seolah-olah kita nampak tak ada perubahan, sebab mubtada' juga adalah marfu', tapi ada berbeza. Yang asalnya daripada Zaidun qa'imun,
Lalu bila masuk kana, Zaidun qa'iman, dia merofokkan isim. Kenapa dia merofokkan isim? Padahal isim tu memang rofok. Apa yang berubah? Daripada perkataan Zaidun yang marfu' bil ibtida' menjadi Zaidun marfu' dengan kana tersebut. Okey, dalam jumlah mubtada' dan khabar, Zaidun ni marfu', tapi amil dia maknawi ke lafzi? Maknawi ke lafzi? Maknawi. Apa dia maknawi? Ibtida' tu sendiri. Tapi dalam jumlah kana Zaidun, dia marfu' tak? Marfu', tapi amil dia apa? Lafzi, sebab kana kita nampak. Jadi dua perkara lah diubah. Marfu' memang tetap dengan marfu', cuma marfu' tersebut dengan perubahan amil yang asalnya maknawi kepada lafzi. Yang kedua, nama asalnya mubtada' menjadi isim kana. Okey, itu peranan yang pertama. Jadi kita bincang satu persatu. Inna wa akhawatuha, sebaliknya, tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabara. Kata Zaidun qa'imun akan jadi inna Zaidan qa'imun. Zaidun qa'imun asalnya dua-duanya marfu'. Zaidun marfu' bil ibtida', qa'imun marfu' dengan mubtada'. Okay. Bila masuk inna, Zaidan tak apalah, jelas-jelas lah berubah daripada marfu' jadi mansub, dan daripada keadaan dia mubtada' menjadi isim inna. Mungkin yang kita nampak tak berubah adalah qa'imun. Dalam jumlah pertama dia marfu', dalam jumlah kedua pun dia marfu'. Tapi apa yang berubah? Dalam jumlah yang pertama dia marfu', amilnya adalah mubtada'. Pada jumlah yang kedua dia marfu' dan amilnya adalah lafzi, dan amil tersebut adalah inna, bukan lagi mubtada'. Dan dinamakan dia sebagai khabar inna, bukan asal khabar, betul, jadi khabar inna. Yang terakhir, zanna wa akhawatuha, dia tansibuhuma. Maksudnya menasabkan mubtada' dan khabar. Ini jelas-jelas berubah. Contoh kita sebut Zaidun qa'imun, dia akan jadi zanantu Zaidan qa'iman. Banyak perubahan kat sini. Okey, Zaidun qa'imun dalam jumlah pertama kita i'rab sebagai mubtada' dan khabar, dan kedua-duanya marfu'. Tapi dalam keadaan kedua setelah masuk zanna, kedua-duanya mansub dan berubah sama sekali. Yang pertama kita i'rab sebagai maf'ul awal, yang kedua kita i'rab sebagai maf'ul sani. Sebab zannan tu kita akan i'rab fi'il dan fa'il macam biasa. Okey, jadi tiga perkara ni dinamakan nawasikh. Kenapa dinamakan nawasikh? Kerana dia menghapuskan hukum asal mubtada' dan khabar, yang mana mubtada' asalnya marfu' bil ibtida' dan khabar asalnya marfu' bi al mubtada'. Sama ada hukum tak tertukar, tetap marfu' tapi amil bertukar, ataupun nama bertukar, ataupun memang daripada marfu' langsung menjadi mansub. Okey. Jadi tak adalah keenam-enam keadaan mubtada' dan khabar dalam kana, dalam inna dan dalam zanna semuanya berlaku perubahan. Jadi sebab itulah dinamakan sebagai nasikh. Boleh? Okey. Okey, kita masuk kana. Kita dah bincang kana ni merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Okey, dalam kana wa akhawatuha ni kita panggil dia sebagai af'al al-af'al an-naqisah. Kalau inna wa akhawatiha ni huruf, zanna tu fi'il biasa, fi'il macam biasa. Okey, mula-mula sekali kita ambil kana dulu. Okey, kana wa akhawatuha, ada berapa kana wa akhawatuha? Kira 8, 4, 1. Jadi berapa? 13. Tak apa, lepas ni kita masuk. Okay. Kana wa akhawatuha ni kita namakan sebagai al-af'al naqisah. Kita boleh sebut kana fi'lun madhi naqis. Firstly, kenapa dinamakan sebagai af'al naqisah? Sebab di kalangan kana ni ada juga fi'il tu dia akan jadi kana tammah. Perbezaannya apa? Bila kana wa akhawatuha tu fi'il naqis, dia perlu kepada isim dan khabar. Perlu kepada isim kana dan khabar kana.
Kalau fi'il tersebut fi'il tam, dia berhajat kepada fa'il. Daripada sudut maksud, apa beza di antara fi'il naqis dengan fi'il tam? Fi'il, apa takrif fi'il? Ma dalla ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati thalas. Fi'il ni adalah satu perkara yang menunjukkan kepada diri dia dan mengandungi zaman dalam dia. Contoh kalau kita sebut daraba, mengandungi ad-darbu, pukulan, fi zamanil madhi. Maksudnya itu maksud fi'il asal. Tapi kenapa af'al naqisah ni dia kurang dia apa? Fi'il ni kana wa akhawatuha ni dia tidak mengandungi perbuatan, tapi dia hanya mengandungi zaman sahaja. Dalam fi'il ni kejap lagi dia hanya yufidu ittisafi al-ismi bil khabar fi zamanin ma. Maksudnya peranan af'al naqisah ni yufidu ittisafi al-ismi bil khabari fi zamanin ma, untuk memberi maksud, untuk memberi faham kepada kita bersifatnya isim dengan khabar tersebut pada waktu-waktu tertentu. Contoh kana. Apa peranan kana? Kalau kita sebut daraba Zaidun qa'iman, Zaid pukul daraba Zaidun Muhammadan, contohnya Zaid pukul Muhammad, berlaku pukulan dan pada zaman yang telah lepas, sebab daraba tu fi'il madhi. Tapi bila kita sebut kana Zaidun qa'iman, kana Zaidun qa'iman, berlaku tak apa-apa perbuatan dalam kana? Tak. Tetapi jumlah ni hanyalah untuk yufidu ittisafu Zaidin bil qiyami fil waqtil madhi. Hanya nak bagi tahu untuk ikhbarkan berlakunya Zaid berdiri pada waktu yang telah lepas. Jadi kana tu tak mengandungi satu perbuatan, tak mengandungi pergerakan, tapi hanya mengandungi masa sahaja. Jadi sebab tu di antara faktor dinamakan sebagai fi'il naqis. Beza dia di antara dengan fi'il biasa, dia tidak ada perbuatan tetapi hanya mengandungi maksud, mengandungi masa sahaja. Okey, yang pertama, kalau tulis jadi panjang, kana. Apa peranan kana? Untuk memberi maksud isim tersebut bersifat dengan khabar pada masa yang telah lalu. Bila kita sebut kana Zaidun qa'iman, maksudnya Zaid telah pun berdiri, tidak mengandungi apa-apa perbuatan. Dalam Jurumiyah, dalam syarah dia akan sebut sawaun kana munqati'an au mustamirran. Sama ada kalau masa tersebut terhenti ataupun berterusan. Maksudnya kalau kita sebut Zaid berdiri, Zaid telah berdiri dan mungkin dia duduk sekarang, okey. Tapi kadang-kadang kemungkinan walaupun bersifat telah lalu tapi berterusan, dia nak keluarkan contoh-contoh kalau selepas kana tu adalah Allah Ta'ala. Contoh wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Kalau contoh pada kana yang masuk pada Allah Ta'ala, kita tak boleh nak cakap bersifatnya Allah Ta'ala dengan khabar tersebut pada masa yang telah lalu. Tak. Maksudnya Allah Ta'ala berterusan bersifat dengan sifat tersebut. Maksudnya sama ada berterusan ataupun putus, tapi peranannya adalah untuk memberitahu bahawasanya isim bersifat dengan khabar tersebut pada masa yang telah lalu. Begitu juga dengan seterusnya. Contoh kita sebut lepas tu amsa. Apa peranan amsa? Amsa tak ada apa-apa masuk perbuatan, tetapi untuk menyatakan isim tersebut melakukan khabar ataupun bersifat dengan khabar tersebut di waktu petang. Contoh kata amsa Zaidun zahiban. Amsa Zaidun zahiban, maksudnya kita nak kata Zaid pergi di waktu petang. Tapi ada tak perbuatan? Tak ada. Zahiban tu khabar, bukan hasil daripada perkataan amsa. Amsa tu hanya mengandungi maksud sahaja, tidak mengandungi perbuatan. Seterusnya asbaha. Asbaha pula kita nak masukkan yang isim tu bersifat dengan khabar di waktu subuh, di waktu pagi. Adha. Adha Zaidun zahiban. Kita nak katakan Zaid pergi di waktu duha. Begitulah seterusnya. Maksud semua akhawat kana hanya untuk memberitahu berlakunya khabar tersebut pada waktu-waktu tertentu tanpa ada apa-apa perbuatan. Itulah yang dimasukkan sebagai af'al naqisah. Beza yang kedua, af'al naqisah ni tidak berhajat kepada fa'il, tetapi dia nak isim dan khabar. Okay, kita dah sebut asbaha, amsa, adha. Apa lagi? Ada zalla. Zalla pula kita nak nyatakan yang isim tersebut bersifat dengan khabar sepanjang hari. Sepanjang hari. Maksudnya zalla Zaidun qari'an. Maksudnya sepanjang hari Zaid membaca. Zalla tu untuk memberi maksud sepanjang hari.
Sebaliknya pula lawan pada zalla bata. Contoh bata Zaidun naiman. Bata ni berlakunya khabar tersebut kepada isim sepanjang malam. Maksudnya macam itulah. Seterusnya laisa. Laisa hanya untuk menafi sahaja. Semata-mata menafikan khabar daripada isim. Habis. Setakat itu untuk ada satu lagi sara. Sara untuk kita nyatakan berlakunya perubahan isim tu daripada satu perkara berpindah kepada satu perkara yang lain. Juga tidak mengandungi fi'il, tapi hanya waktu ni jadi apa, waktu ni jadi apa. Maksudnya tetap mengandungi peranan untuk mengikhbarkan apa yang berlaku pada waktu-waktu yang tertentu. Yang berbaki ma fati'a, ma bariha, man fakka, ma zala dan ma dama untuk menunjukkan istimrar. Maksudnya sentiasa. Kita akan terjemah apa? Sentiasa. Mazala sentiasa, manfakka sentiasa. Maksudnya mana-mana isim dan khabar yang masuk perkataan mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, kesemuanya adalah untuk memberitahu yang isim tadi bersifat dengan khabar dalam bentuk yang berterusan. Jadi nampak peranan af'al naqisah dan maksud fi'il naqis. Kenapa dinamakan fi'il naqis? Okay, jadi kita tak bincanglah kalau contoh tam, tapi ambil contoh naqis saja. Kalau dalam syarah Syekh Muhyiddin, dia taksimkan kana wa akhawatuha ni bi'tibaran, dengan dua iktibar. Yang pertama, boleh tadi dari segi maksud, ambil kenapa nama naqis, sebab tidak mengandungi perbuatan, hanya mengandungi masa sahaja. Lalu ditaksimkan, Syekh Muhyiddin taksimkan kana wa akhawatuha ni bi'tibar. Jadi ada berapa? Kana, amsa, asbaha, zalla, adha dulu, adha, bata, zalla, sara, laisa, manfakka, mafati'a, mabariha, mazala dengan madama. Jadi ada 13 lah. 13 tu kalau kita bahagikan bi'tibaril amal, melihat daripada sudut beramal, terbahagi kepada 3. Pertama, yang beramal secara mutlak tanpa ada syarat. Beramal secara mutlak, anda tak tulis, kejap lagi kita ambil buku. Daripada 13 ni, ada yang beramal secara mutlak tanpa ada syarat. 8 yang pertama. Kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa. 8 yang pertama ni beramal tanpa apa-apa syarat. Tidak perlu didahului apa-apa. Maksudnya kita kata beramal tanpa syarat lah. Itu yang pertama. Bahagian yang kedua, 4 berikutnya beramal dengan syarat didahului oleh nafi, didahului oleh ma nafiyah ataupun la, asalkan nafi. Contoh zala, kalau zala saja tak beramal, dia ada ma zala. Kalau fi'il tu fi'il mudhari', la yazalu, mesti didahului oleh nafi, tak kira lah ma ataupun la. 4 yang berikutnya apa dia? Zala, infakka, fati'a dan bariha. Semata-mata dia tidak akan menasabkan isim, merafakkan isim, menasabkan khabar, tapi mesti didahului oleh nafi. Kalau fi'il tu fi'il madhi ma, kalau fi'il tu mudhari' la. Yang terakhir, bahagian yang ketiga, tadi kita sebut 3 bahagian kan? Beramal dengan amalan ini jikalau didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah, iaitu yang terakhir sekali, dama. Jadi dama tu, ma tu bukan ma nafiyah, tapi ma tu kita panggil sebagai ma masdariyah zarfiyah. Apa yang dimaksudkan dengan ma masdariyah? Boleh ditakwil dia bersama selepasnya dengan masdar. Apa yang dimaksudkan dengan zarfiyah? Masdar tersebut mengandungi zaman. Jadi macam mana kita nak takdir? Mud, data, dawa, mi lah, muddata dawa. Maksudnya ma tersebut boleh ditakwil dengan masdar, dan masdar tersebut mengandungi maksud. Syahid kita pada ma. Dama hanya beramal kalau didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Okey. Jadi kana wa akhawatuha bi'tibaril amal terbahagi kepada 3 lah. Tidak ada syarat, 8 yang pertama, dengan syarat didahului oleh nafi, 4 yang berikutnya. Yang ketiga dengan syarat didahului oleh ma masdariyah zarfiyah, iaitu dama. Boleh. Itu bi'tibaril awal lah. Bi'tibaril awal terbahagi kepada 3. Bi'tibaril amal lah, tanpa syarat, didahului ma nafi ataupun la nafiyah, dan didahului ma masdariyah zarfiyah.
Itu iktibar yang pertama. Okey, pembahagian kana wa akhawatuha, iktibar yang kedua, melihat daripada sudut tasarruf, melihat daripada sudut boleh tasrif ataupun tidak. Terbahagi kepada tiga juga. Terbahagi kepada tiga. Yang pertama, ma yatasarrafu tasarrufan taman, yang boleh tasarruf secara sempurna. Maksudnya dia ada fi'il madhi, dia ada fi'il mudhari', dia ada fi'il amr. Ketika dia fi'il madhi pun kita boleh kata isim kana, khabar kana. Ketika dia mudhari' pun kita boleh i'rab macam tu. Ketika dia amar pun kita boleh i'rab isim dan khabar. Maksudnya dia boleh tasrif secara sempurna. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amar. Apa dia? Tujuh yang pertama. Tujuh yang pertama tadi bi'tibaril awal ada 8 kan. Yang pertama, tolak laisa tu. Tadi yang beramal tanpa ada syarat 8 kan, termasuk laisa. Okay, yang bi'tibar yang kedua ni, yang boleh tasrif, tolak laisa. Maksudnya kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata dan sara. Ketujuh-tujuh ni boleh ditasrif secara sempurna. Boleh ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amr. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, melihat sudut tasrif, boleh tasrif tapi tasarrufan naqisan. Tasrif dia hanya naqis. Kenapa? Dia hanya ada madhi dan mudhari'. Dia hanya ada madhi dan mudhari'. Apa dia? 4 yang tadilah. Fati'a, bariha, infakka dan zala. Jadi 4 ni dia tak ada fi'il amar, dia ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi kita panggil tasarruf dia tasarruf naqis. Berapa yang tinggal? 7 dengan 4 11 kan? Jadi tinggal 2. 2 ni duduk pada bahagian yang terakhir, ma lam yatasarruf. Tak boleh tasarruf langsung. Keras macam tu je. Laisa dan dama. Laisa dan dama tidak boleh tasrif. Maksudnya dia beramal dengan satu keadaan tu je. Laisa dan madama. Itu dari segi pembahagian kana wa akhawatuha dengan 2 i'tibar. Yang pertama bi'tibaril amal, yang kedua bi'tibari at-tasarruf. Boleh? Akhwat okey? Ada soalan? Kana? Boleh kana wa akhawatuha? Astaghfirullah. Okay, jadi bila kita sebut kana wa akhawatuha, yang ketiga-13 ni kita akan panggil sebagai fi'il. Okey, seterusnya kita masuk inna. Okay, inna wa akhawatuha dia ada 6, dan ke-6 ni adalah huruf. Beza dia yang pertama tadi fi'il, inna wa akhawatuha ni adalah huruf. Kita ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'alla. Jadi 6 ni apabila masuk kepada mubtada dan khabar, dia akan menasabkan mubtada lalu dinamakan sebagai isimnya, dan merafa'kan khabar dan dinamakan sebagai khabarnya. Jadi inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla mengikut jurumiyah tak ada perbahasan yang panjang, cuma dinyatakan maksud sahaja. Inna dan anna peranannya adalah untuk mentakkidkan ayat. Kalau kita sebut zaidun qa'imun, bila kita masuk inna zaidan qa'im, sesungguhnya zaid berdiri. Begitu juga dengan anna. Tapi inna dengan anna ni mengikut mauqi' lah. Bila nak baca inna, bila nak baca anna. Biasanya inna ni di permulaan ayat ataupun satu jumlah. Biasa kadang-kadang kita hafal mauqi' inna, mauqi' anna. Sebenarnya ada sifir tertentu yang lebih senang, tapi kita kongsikan nantilah. Tapi peranan kedua-duanya sama untuk mentakkidkan jumlah yang dia masuk. Lakinna peranan dia istidrak. Apa dia istidrak? Istidrak ni kita nak nafi jumlah yang kita sangka dia adalah musbat, ataupun kita nak sabitkan jumlah yang kita sangka nafi. Contoh sebelum tu kita anggap kemungkinan kita faham sabit, jadi kita gunakan lakin untuk nafikan jumlah yang kita sangkakan tadi adalah sabit. Begitu atau seterusnya. Tapi dimaksudkan dengannya adalah istidrak. Yang dua ni takkid. Ka'anna tashbih untuk menyamakan. Ka'anna Zaidun, ka'anna Zaidan al-asadu.
Gitulah. Laita litamanni, la'alla litaraji. Apa beza tamanni dengan taraji? Tamanni ni menuntut sesuatu perkara yang mustahil, talabu husulil amril mustahil, ataupun au ma ya'suru husulu, perkara yang mustahil ataupun tak mustahil tapi suka nak dapat, kan. Dalam Al-Quran, laitani kuntu turaba la ataupun mustahil. Contoh dia bagi laitali malan fa ahujja bih. Maksudnya apa-apa contoh yang mustahil ataupun contoh tu payah untuk didapati, ketika tu digunakan laita. La'alla ni litaraji. Taraji ni maksud apa? Menuntut sesuatu perkara yang mudah untuk didapatilah. La'allaka zahibun, la'allaka qaimun. Maksudnya benda-benda yang biasa, yang simple, yang boleh dilakukan secara senang. Okey, itu inna wa akhawatuha. Tidak ada perbincangan, tidak ada taksim. Walaupun dalam lepas kitab ni adalah mukhaffafah dan saqilah atau sebagainya, tapi tidak dibahaskan dalam jurumiyah. Okay, yang terakhir sekali, zanna wa akhawatuha. Zanna wa akhawatuha ni bukan syahid kita, bukan masuk dalam marfu'at. Sebab marfu'at cuma kita nak isim kana dan khabar inna. Tapi untuk melengkapkan bab nawasikh, perkara-perkara yang mengubah hukum mubtada' dan khabar, didatangkan bab zanna wa akhawatuha. Zanna wa akhawatuha ni sebenarnya fi'il-fi'il yang biasa, tapi sama ada fi'il tu menunjukkan maksud syak ataupun maksud yakin. Dan fi'il-fi'il tersebut berhajat kepada dua maf'ulun bih, yang maf'ulun bih tu asalnya, kedua-duanya asalnya mubtada' dan khabar. Zanna, hasiba, za'ima, ra'aita, ada yang kita akan sebut selepas ni. Jadi apabila zanna dan akhawatuha ni masuk kepada mubtada' dan khabar, dia akan menasabkan kedua-duanya dan dinamakan yang pertama sebagai maf'ul awal, yang kedua dinamakan maf'ul ats-tsani. Itu sebagai pengenalan ringkas. Okay, ada soalan untuk kana, inna dan zanna? Inna, contoh? Tak. Itu perbahasan yang tidak dibincangkan lagi dalam juriyah. Dipanggil ma tu ma kaffah. Bila masuk ma tu membatalkan amalan dia tak beramal. Okay, bila keadaan yang tak beramal, selepasnya akan kembali kepada asal, mubtada' dan khabar. Tapi dalam kitab tak sebut, jadi anda tak sebutlah. Dalam perbahasan dan inna wa akhawatuha ni ada satu benda yang membatalkan amalan dia. Panggil ma kafah. Ada soalan? Kalau ada, masa kita baca nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, babul awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. Bab pada menyatakan amil-amil yang masuk kepada mubtada' dan khabar, atau kata yang lain, nawasikhul mubtada'i wal khabari, perkara-perkara yang membatalkan amalan ataupun hukum mubtada' dan khabar. Qal al-musannif rahimahullah, wa hiya thalathatu asya', ada tiga perkara. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa zanantu wa akhawatuha. Wa aqul qad arafta anna al-mubtada'a wal khabara marfu'ani. Kita dah bincang dalam bab yang ketiga dan bab yang keempat, mubtada' dan khabarna kedua-dua ni marfu'. Wa alam annahu qad yadkhulu alaihima ahadul awamilil lafziyah fayughayyiru i'rabahuma. Ketahuilah kadang-kadang masuk ke atas mubtada' dan khabar tersebut salah satu awamil lafzi, yang asalnya mubtada' tadi amil dia maknawi, kan. Fayughayyiru i'rabahuma, lalu amil tersebut merubah i'rab kedua-duanya. Wa hadhihi al-awamil allati tadkhulu alaihima fatughayyiru i'rabahuma, amil-amil yang masuk ke atas mubtada' dan khabar lalu menukar i'rab kedua-duanya tu, ba'da tatabbu'i kalamil arabil mawthuqi bih, selepas kita kaji percakapan Arab secara detail satu persatu, kita dapati ada ala thalathati aqsam, ada tiga jenis. Ada tiga jenis benda yang membatalkan hukum mubtada' dan khabar lalu mengubah i'rabnya. Al-qismul awal, bahagian yang pertama, yarfa'u al-mubtada'a wa yansibu al-khabara, dia merafuk mubtada' lalu dinamakan isimnya, wa yansibu al-khabar, menasabkan khabar lalu dinamakan khabarnya. Wa dhalika kana wa akhawatuha,
kana dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qismu kulluhu af'al. Kana wa akhawatuha ni ke-13 tu kita nama dia tu adalah hakikatnya dia adalah fi'il. Nahu kanal jawu safiyan. Kanal jawu safiyan. Asalnya al jawu safin. Bila masuk kana jadi kanal jawu safiyan. Wal qismu tsani, bahagian yang kedua, yang sibu al mubtada'a wa yarfa'u al khabara, menasabkan mubtada' lalu dinamakan sebagai isimnya, wa yarfa'u al khabara, dan merafa'kan khabar. Aksa al awwali, sebalik daripada kisim yang pertama tadi. Wa dzalika inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya. Wa hadzal qismu kulluhu ahruf. Yang pertama tadi semuanya fi'il, yang kedua ni semuanya huruf. Nahwu innallaha azizun hakimun. Asalnya Allahu azizun, jadi innallaha azizun hakim. Wal qismu tsalis yansibu al mubtada'a wal khabara jami'an. Yang ketiga ni dia menasabkan kedua-duanya. Wa dzalika zanantu wa akhawatuha. Wa hadzal qismu kulluhu af'al. Kisim yang ketiga ni kesemuanya fi'il. Nahwu zanantu as-sadiqa akhan. Zanantu as-sadiqa akhan. Asalnya as-sadiqu akhun. Bila masuk zanantu jadi zanantu as-sadiqa akhan. Wa tusamma hazihi al-awamilu an-nawasikha li'annaha nasakhat hukm al-mubtada'i wal khabari. Dinamakan amil-amil tersebut sebagai nawasikh sebab apa? Sebab dia menghapuskan, membatalkan hukum yang asal bagi mubtada' dan khabar. Ay ghayyarathu wa jaddadat lahuma hukman akhara ghayra hukmihima al-awwal. Dia mengubah, dia memperbaharui bagi mubtada' dan khabar tadi hukum yang lain selain daripada hukum yang pertama ketika dia dalam jumlah mubtada' dan khabar. Yang pertama, kana wa akhawatuha, qal fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها. وما تصرف منها tu maksudnya yang boleh ditasrif lah. Kana yakunu kun, amsa yumsi amsi, itulah, dan tasrifnya. Nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Contoh yang boleh datangkan, taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma ashbaha dhalik. Wa aqul, kata Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, al-qismul awwalu min nawasikhil mubtada'i wal khabari kana wa akhawatuha ay nadha'iruha fil amali. Yang pertama kita namakan sebagai kana dan saudaranya. Apa yang dimaksudkan dengan saudaranya? Nadha'iruha, yang sebanding dengannya pada amalan, maksudnya merafa' isim, menasab khabar. Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada'i fayuzilu raf'ahu al-awwal wa yuhdisu lahu raf'an jadidan. Bahagian yang pertama ni dia masuk kepada mubtada' dan dia hapuskan rafa' yang ada pada mubtada' dan dia gantikan rafa' yang baru. Maksudnya dia kata rafa' yang ada pada Zaidun dengan kana Zaidun, rafa' tu berlainan walaupun nampak hakikatnya sama. Yang pertama tadi rafa' lain, yang kedua tadi rafa' baru datang. Raf'an jadidan wa yusamma al-mubtada'u ismahu. Asalnya kita nama mubtada' jadi nama isim kana. Wa yadkhulu 'ala al-khabari fayansibuhu, masuk pada khabar lalu dia nasabkan khabar tersebut, wa yusamma khabarahu. Yang asalnya kita bagi khabar jadi khabar kana, khabar amsa, khabar asbaha, begitulah seterusnya. Wa hadzal qismu 13 fi'lan. Kana wa akhawatuha ni ada 13. Okey, dia akan nyatakan satu persatu apakah peranan. Tapi macam Ana sebut tadi, kana wa akhawatuha ni naqisah sebab apa? Tidak mengandungi maksud perbuatan, hanya mengandungi zaman sahaja. Al-awwalu kana. Apa yang dimaksudkan dengan kana naqisah? Wa huwa yufidu ittisafa lismi bil khabari fil madhi. Semata-mata untuk memberi maksud bersifatnya isim tersebut dengan khabar pada masa yang telah lepas. Tidak mengandungi apa-apa perbuatan, hanya untuk ikhbarkan bersifatnya isim dengan khabar tersebut pada masa yang telah lalu. Imma ma'alin qita, sama ada sifat tersebut terhenti pada satu masa. Contoh, kana Muhammadun mujtahidan. Muhammad ni seorang yang mujtahid. Kemungkinan lepas tu dia malas, maksudnya terhenti.
Wa imma ma'al istimrar, kadang-kadang walaupun bersifat tu telah lepas tapi berterusan sampai selama-lamanya. Dia nak datangkan kalau kana tu masuk kepada lafaz jalalah, seperti contoh wa kana rabbuka qadira. Sebab Allah Taala tak boleh kita nak kata bersifat pada masa-masa tertentu je, pada masa yang telah lepas, tak. Maksudnya Allah Taala bersifat dengan qudrah selama-lamanya. Maksudnya imma ma'al inqita' wa imma ma'al istimrar. Istimrar apabila kana tersebut masuk pada lafaz jalalah. Itu yang pertama, kana. Maksudnya peranannya hanya untuk kita katakan isim bersifat dengan khabar pada zaman yang telah lalu. Wathani amsa, yang kedua amsa, wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fil masa. Amsa ni masuk pada jumlah mubtada' dan khabar untuk menyatakan mubtada' tersebut bersifat dengan khabar pada masa petang. Contohnya amsa al-jawu baridan, cuaca sejuk di waktu petang. Contohnya maksudnya cuaca tersebut menjadi sejuk di waktu petang. Wathalithu asbaha wa huwa yufidu ittisafa al-ismi bil khabari fi sabah, untuk menyatakan bersifatnya isim dengan khabar tersebut di waktu pagi. Asbaha al-jawu mukfahiran. Mukfahiran ni maksud apa? Ikfaharra. Ada yang tahu maksud? Ikfaharra. Syadid, syadidu as-sawad fil masa. Tapi sini as-sabah, asbaha al-jawu mukfahiran, tapi gelap lah maksud dia. Mutaghayyiran, tak. Maksudnya cuaca tadi berubah di waktu pagi lah, berubah di waktu pagi. Ar-rabi'u adha wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi ad-duha, bersifatnya isim dengan khabar tersebut di waktu duha. Nahu adha at-talibun nashitan, pelajar tersebut rajin di waktu duha, di waktu pagi. Wal khamisu dhalla wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi jami'in nahar, bersifatnya isim tersebut dengan khabar sepanjang waktu hari. Maksudnya kata kunci untuk kana wa akhawatuha ni ittisaful ismi bil khabari fi zamanin ma, pada waktu-waktu yang tertentu. Zalla wajhuhu muswaddan. Okey, wasadisu bata wa huwa yufidu ittisafal ismi bil khabari fi waqtil bayat, pada waktu malam. Wa huwa al-lail, nahu bata Muhammadun masruran, Muhammad gembira di waktu malam. Wasabi'u sara, yang ketujuh sara wa huwa yufidu tahawul al-ismi min halatihi ila al-halati allati yadullu 'alaiha al-khabar, untuk memberi maksud berubahnya keadaan isim tadi daripada satu keadaan kepada keadaan yang baru pada zaman yang lain. Contoh dia nahwu sara at-tinu ibriqan, sara at-tinu ibriqan, berubah tanah liat tadi menjadi cerik. Maksudnya berubahlah selepas dibentuk. Maksudnya perubahan, untuk memberi maksud perubahan. Wathaminu laisa wa huwa yufidu nafyal khabari 'anil ismi fi waqtil hal. Laisa ni peranannya hanya untuk menafikan khabar tersebut daripada isim ketika bercakap, ketika berkata itulah, untuk menafi ketika waktu berkata. Contoh laisa Muhammadun fahiman, laisa Muhammadun fahiman. Yang ke-9, yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12. Wat-tasi'u wal-'ashiru wal-hadi 'ashar wath-thani 'ashar ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa hadhihi al-arba'ah tadullu 'ala mulazamatil khabari lil ismi hasba ma yaqtadhihi al-hal. Keempat-empat ni peranan dia masuk kepada mubtada' dan khabar untuk menyatakan isim tadi bersifat dengan khabar dalam bentuk berterusan, tapi mengikut qarinah ayat lah. Berterusan tu sampai bila? Sebab benda hadis ni bukan selama-lamanya berterusan, mengikut ayat lah. Nahwu ma zala Ibrahimu munkiran wa nahwu ma bariha Aliyun sadiqan mukhlisan. Ma zala Ibrahimu munkiran, sentiasa Ibrahim tadi mengingkari. Tapi mengingkari itu kita tengoklah qarinah ayat tu setakat mana, ingkar tu berapa lama. Tapi nak katanya berterusan. Empat fi'il ni maksud dia nafi. Zala, fati'a, infakka, bariha ni maksud dia semua nafi. Untuk dia beramal, dia kena didahului oleh nafi juga, ma ataupun la. Bila nafi campur nafi, negatif sama negatif dia akan jadi positif. Sebab tu jadi maksud dia sentiasa. Asal dia maksud dia tidak sama tidak. Tidak jadi maksud dia sentiasa.
Asalnya fi'il nafi, bila dimasukkan nafi dia akan jadi maksud yang mujab dengan maksud sentiasa. Wathalitha ashar ma dama wa huwa yufidu mulazamatal khabari lil ismi aidan. Sama maksud dia macam 4 tadi, untuk menyatakan isim tadi bersifat dengan khabar secara mulazamah, sentiasa. Tapi sentiasa pada ma dama, ma tu bukan ma nafiyah, tapi ma tu ma masdariyah zarfiyah. Contoh, la a'zil khalidan ma dumtu hayya. Aku takkan tinggal Khalid selama mana dia selama mana aku hidup. Terjemah dia ma dumtu tu selama mana aku hidup, selama mana. Maksudnya dia mengandungi zaraf, mengandungi masa. Lalu dibahagikan fi'il tadi, wa tanqasimu hazihil af'al min jihatil amal ila thalathati aqsam. Kana wa aqwatuha, kalau melihat kepada sudut amalan dia terbahagi kepada 3. Al-qismul awal ma ya'malu hadzal amala, beramal dengan amalan ni. Apa amal tersebut? Wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabar bi syarti taqaddumi ma adh-dharfiyyah al-masdariyah adh-dharfiyyah alaih. Beramal dengan amalan ni dengan syarat didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Apa dimaksudkan ma masdariyah? Ma tersebut bersama dama boleh ditakwil dengan perkataan masdar. Apa maksud zarfiyah? Masdar tersebut mengandungi maksud masa. Anda terjemah tadi muddata dawam. Wa huwa fi'lun wahid, iaitu fi'il dama. Maksudnya dama boleh beramal dengan amalan ni apabila didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Wal qismu tsani ma ya'malu hadzal amal bi syarti an yataqaddama alaihi nafyun aw istifhamun aw nahyun wa huwa arba'atu af'al. Boleh beramal dengan syarat didahului oleh nafi atau istifham atau nahi. Apa-apa yang sama dengannya lah. Wa huwa arba'atu af'al zala infakka fati'a bariha. Empat ni kalau nak beramal amalan kana mesti didahului oleh nafi, istifham ataupun nahi. Yang terakhir ma ya'malu hadzal amala bighairi syartin, beramal tanpa syarat, wa huwa samaniyatu af'al wa hiyal baqi. Yang pertama sampai yang ke-8. Kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara dan laisa. 8 yang berbaki. Wa tanqasimu hadhihi al-af'al tadi min jihatil amal, min jihatit tasarruf ila thalathati aqsam. Dari segi boleh tasrif ataupun tak boleh tasrif. Al-qismul awal ma yatasarrafu fil fi'liyati tasarrufan kamilan. Benda yang boleh tasarruf, bukan 10 tasrif semua, melihat daripada sudut fi'il sahaja. Dia boleh tasrif fi'il secara sempurna. Maksudnya boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari', boleh fi'il amar. Tak tengoklah benda-benda lain, cuma kita tengok pada fi'il sahaja. Bimakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari'u wal amru. Boleh datang fi'il madhi, boleh datang fi'il mudhari', boleh datang fi'il amar. Wa huwa sab'atu af'alin, 7 fi'il. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Yang 8 tadi buang laisa. Yang 8 pada taksim yang pertama tadi kita buang laisa, jadi tinggal 7. Al-qismu tsani, qismu tsani ni sama dengan qismu tsani yang bahagian pertama tadi. Ma yatasarrafu fil fi'yati tasarrufan naqisan. Boleh tasrif, tapi tasrif tadi naqis, tidak sempurna. Sebab apa? Bimakna annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari'u laisa ghair. Boleh datang fi'il madhi, boleh datang mudhari', tapi tak datang amar. 4 fi'il fati'a, infakka, bariha, zala. Dia boleh tafta'u, yang fakku, yabrahu, boleh yazalu. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Yang terakhir ma la yatasarrafu aslan, tidak boleh tasrif sama sekali. Wa huwa fi'lani ahaduhuma laisa ittifaqan, laisa tanpa khilaf. Wa tsani dama 'alal asahi, dama ada khilaf tapi sahihnya tidak ada tasarruf juga. Jadi laisa tak ada khilaf, tak ada yang kata laisa ni ada fi'il mudhari' atau fi'il amar, tapi dama ada khilaf, ada yang kata datang fi'il mudhari', tapi yang asahnya tidak tasarruf dama ni. Okay, wa ghairul madhi min hadhihi al-af'al, sebab dalam matan didatangkan semuanya contoh-contoh fi'il madhi, tapi dia kata selain daripada fi'il madhi, daripada fi'il yang tersebut, ya'malu amal al-madhi, beramal juga seperti mana beramalnya fi'il madhi. Nahu qawlihi ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin. Dia datangkan dalam contoh mazala, tapi kat sini la yazalun. Yazal tu fi'il mudhari' didahului oleh la nafiyah. Jadi waw tu
Waw yang ada pada yazalun tu isim yazal, mukhtalifin khabar yazal. Mukhtalifin khabar yazal mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Lan nabraha alaihi akifin. Lan nabraha, dalil lan nabraha tu dhamir mustatir yang ada dalam nabraha tu jadi isim nabrah. Tallahi tafta'u tazkuru Yusuf. Tallahi tafta'u tazkuru Yusuf. Tafta'u dalam tu mudhari' kepada fati'a juga beramal. Tallahi tafta'u tazkuru Yusuf. Okey, jadi mana-mana yang boleh ditasrif, yang boleh tasrif tu beramal seperti madhi, macam mana beramalnya amalan madhi. Ada soalan untuk Kana? Ada soalan Kana? Boleh Dia masuk inna wa akhawatuha. Qalu amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibu lisma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Inna wa akhawatuha peranannya sebalik pada kana, menasab isim dan merafa' khabar. Ada 6, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita dan la'alla. Contoh, inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalik. Makna satu persatu. Wa makna inna wa anna at-taukid untuk mengukuhkan ayat, walakinna lil istidrak untuk menafi jumlah yang kita sangka sabit ataupun mengisbat jumlah yang disangka nafi, wa ka'anna litashbih, ka'anna ni untuk menyamakan sesuatu perkara, wa laita litamanni, laita untuk mengharap sesuatu perkara yang mustahil ataupun susah, wa la'alla litarajji wat tawakku'i, la'alla ni untuk berharap benda yang senang didapati. Wa aqul al-qismu tsani min nawasikhil mubtada'i wal khabar. Yang kedua daripada yang menghazaf hukum mubtada' dan khabar ni inna wa akhawatuha. Apa yang dimaksud dengan akhawatuha? Ai nazairuha, yang sama banding dengan inna fil amali, pada beramal. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar, masuk pada mubtada' dan khabar. Lalu fatansibu al-mubtada', dia nasabkan mubtada' wa yusamma ismaha, lalu mubtada' tadi dinamakan sebagai isimnya, wa tarfa'ul khabar bimakna annaha tujaddidu lahu raf'an ghaira alladhi kana lahu qabla dukhuliha. Kenapa disyarah? Sebab khabar memang dah marfu', kan? Khabar sebelum masuk inna pun dah marfu'. Kemudian apa peranan dia kata merafa'kan khabar? Apa yang dimaksudkan dengan merafa'kan khabar? Dengan maksud dia memperbaharukan rafa' yang ada pada khabar tadi. Maksudnya khabar tu, rafa' yang ada pada khabar pada jumlah yang kedua bukanlah rafa' yang ada pada khabar dalam jumlah yang pertama. Wa yusamma khabaraha wa hadhihi al-adawat kulluha huruf. Semua ni kita namakan sebagai huruf. Wa hiya sittatun, ada 6. Al-awwalu inna bi kasril hamzah, wa tsani anna bi fathil hamzah. Inna dan anna ni kedua-duanya wahuma yadullani ala taukid. Kedua-duanya peranannya sama untuk mengukuhkan ayat. Wa maknahu taqwiyatu nisbati al-khabari lil mubtada'i, untuk mengukuhkan nisbah di antara khabar bagi mubtada'. Nahwu inna abaka hadirun wa nahwu alimtu anna abaka musafirun. Macam mana i'rab aba? Aba isim, inna mansub wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asma'i al-khamsah. Hadirun khabar dia. Yang ketiga wasalisu lakinna wa ma'nahu al-istidrak wa huwa ta'qibul kalam binafhi ma yutawahhamu thubutu au isbatu ma yutawahhamu nafyuh. Datangkan dalam kalam dengan menafi sesuatu yang kita sangka perkara tersebut sabit, ataupun isbatkan sesuatu perkara yang kita sangka nafi. Sebaliknya lah. Contoh, Muhammadun syuja' lakinna sadiqahu jaban. Maksudnya Muhammad ni berani, akan tetapi sahabatnya penakut. Kemungkinan bila sebut Muhammad syuja', mungkin sangka sahabat-sahabat dia pun semua berani. Tak, dia nak nafikan, tetapi sahabatnya pengecut. Warabi'u ka'anna, yang keempat ka'anna wa huwa yadullu ala tashbihil mubtada'i bil khabari. Ka'anna peranannya nak menyamakan mubtada' dengan khabar. Contoh, ka'annal jariyata badrun, seolah-olah hamba perempuan tu seperti bulan.
peranannya menyamakan. Wal khamisu laita wa ma'nahu at-tamanni. Laita maksud dia tamanni, wa huwa talabul mustahil aw ma fihi usrun, menuntut satu perkara yang mustahil ataupun perkara yang sukar untuk didapati. Contoh dia laita asy-syababa aidun, moga-moga waktu muda kembali. Itu contoh mustahil. Wa nahu laita al-balida yanjahu, moga-moga orang yang kurang cerdik tadi berjaya. Itu contoh yang sukar didapati. Jadi dua contoh lah, contoh mustahil dan contoh yang sukar. Wasadisu la'alla, yang terakhir la'alla, wa huwa yadullu ala taraji awit tawakku'. Apa dia maksud taraji? Wa makna taraji talabu al-amri al-mahbub wala yakunu illa fil mumkini, menuntut satu perkara yang disayangi, dicintai, dan tidak perkara tadi mesti berlega dalam perkara yang boleh didapati, mungkin. Contoh la'allallaha yarhamuni, moga-moga Allah Ta'ala merahmati aku. Okay, dia kata litaraji wa tawakku'. Apa dia maksud tawakku'? Intizaru wuku'il amri al-makruhi fi zatihi, menanti perkara yang tidak disukai lah, menanti perkara yang tidak disukai. Contoh la'allal aduwa qaribun minna, la'allal aduwa qaribun minna. Itu contoh tawakku', maksudnya penantian satu perkara yang tidak disukai, yang dimaksud dengan tawakku'. Okey, jadi dalam inna wa akhawatuha dia tak berbahaskan dari segi amalan, beramal ataupun tidak beramal. Cuba untuk peringkat mubtadi, nampak je 6 ni masuk kepada jumlah mubtada dan khabar. Dia menasabkan mubtada lalu dinamakan sebagai isim, merafa'kan khabar dan dinamakan sebagai khabar. Tak melihat kepada ma, kafah ataupun sebahagiannya, selainnya lah. Tak melihat daripada sudut dalam tinggi, nanti kita ada bab boleh takdim ke ataupun tak boleh takdim. Itu perbahasan lain. Dalam ni cuma dibincangkan maksud-maksud inna wa akhawatuha. Okay. Yang terakhir zanna wa akhawatuha. Qal wa amma zanantu wa akhawatuha. Ini bukan syahid kita, tapi hanya pelengkap bab, nak lengkapkan perkara-perkara yang membatalkan hukum mubtada dan khabar. Fa innaha tansibu al-mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Zanna wa akhawatuha ni masuk pada jumlah mubtada dan khabar, dan dia menasabkan mubtada dan khabar tadi, dan dinamakan yang pertama sebagai maf'ul yang pertama, yang kedua dinamakan maf'ul yang kedua. Wa hiya zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhastu wa ja'altu wa sami'tu, satu ain. Taqulu zanantu zaidan qa'iman wa ra'aitu amran syaghisan wa ma asbaha zalik. Asalnya zaidun qa'imun mubtada khabar, masuk zanantu fi'il fa'il, jadilah zaidan maf'ul pertama, qa'iman maf'ul yang kedua. Wa aqulu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, al-qismu salisu min nawasikhil mubtada'i wal khabar, bahagian yang ketiga daripada perkara-perkara ataupun amil-amil yang membatalkan hukum mubtada dan khabar adalah zanantu wa akhawatuha. Apa yang dimaksudkan akhawatuha? Ai nazairuha fil amali, yang sama dengannya pada amalan, menasabkan mubtada dan khabar. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari fatansibuhuma jami'an. Dia masuk pada mubtada dan khabar, lalu dinasabkan mubtada dan khabar tersebut. Wa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwal, mubtada tadi ditukarkan namanya menjadi maf'ul pertama, walil khabari maf'ulun thanin, maf'ulun sanin. Khabar tadi dinamakan sebagai maf'ul yang kedua. Wa hadzal qismu 'asharatu af'al, ada 10 fi'il. Yang pertama al-awwalu zanantu, contoh dia zanantu Muhammadan sadiqan. Lepas ni dia akan taksimkan dari segi maksud. Wa tsani hasibtu, contoh dia hasibtul mala nafi'an. Wa tsalisu khiltu nahwu khiltu al-hadiqata musmiratan. Wal rabi'u za'amtu, contoh za'amtu bakran jari'an. Wal khamisu ra'aitu Ibrahima muflihan. Wasadisu alimtu nahwu alimtu sidqa munjian. Wasabi'u wajadtu nahwu wajadtu salaha babal khairi. Wasaminu ittakhaztu nahwu ittakhaztu Muhammadan sadiqan. Wattasi'u ja'altu nahwu ja'altu zahaba khatiman. Wal 'ashiru sami'tu nahwu sami'tu khalilan yaqra'u. Okey, itu 10 fi'il. Okey, dari sudut maksud, kesemuanya berlega di antara maksud yakin ataupun syak. Tapi pembahagiannya macam mana? Wa hazihil af'alul 'asharah tanqasimu ila arba'ati aqsam.
10 tadi terbahagi kepada 4. Yang pertama, al-qismul awal yufidu tarjiha wuqu'il khabari. Memberi maksud berat sebelah berlaku lah. Maksudnya zon lah, tahap zon. 70% dia yakin benda tu berlaku. Ada 4 fi'il. Zanantu, hasibtu, khiltu dan za'amtu. 4 fi'il ni maksud dia zon. Maksud dia syak ataupun zon. Berat-berat berlaku. Wal qismu tsani yufidul yaqina wa tahqiqa wuqu'il khabari. Bahagian yang kedua memberi maksud pasti berlaku. 3 fi'il. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. Okey, dalam ra'aitu jangan faham pula kalau ra'aitu nampak lepas ni ra'aitu semua ra'aitu ada 2 maf'ul. Tak, ra'aitu ni ada 2. Kita akan panggil ra'aitu basariyah dengan ra'aitu ni. Sebab ra'aitu kalau yang dengan maksud melihat, dia hanya ada 1 maf'ul lah. Kalau ra'aitu yang masuk melihat, ra'aitu 1 maf'ul lah. Ra'aitu Zaidan, habis. Tapi ra'aitu yang masuk dengan aku yakin. Aku yakin tu yang dimasukkan, yang berhajat kepada 2 maf'ul. Tapi kalau ra'aitu basariyah, ra'aitu yang masuk melihat, berhajat kepada 1 maf'ul sahaja. Kalau ra'aitu yang dengan masuk yakin, barulah berhajat kepada 2 maf'ul. Okay, wal qismu tsalis yufidu at-tashyira wal intiqal. Bahagian yang ketiga daripada 10 fi'il ni, dia hanya merujuk maksud kepada berubah ataupun berpindah. Itu maksud ittakhaztu dan ja'altu. Ja'altu berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan lain. Begitu juga ittakhaztu, bila kita mengambil ataupun menjadikan, jadi berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Yang terakhir, wal qismur rabi'u yufidu an-nisbata fi sam'i wa huwa fi'lun wahidun wa huwa sami'tu. Hanya memberi maksud berlakunya nisbah pada pendengaran, iaitu fi'il sami'tu. Itu 10 fi'il tadi mengikut pembahagian maksudlah. Tarjih, maksud zon, maksud yakin, maksud perubahan, yang terakhir nisbah pada pendengaran. Itu untuk zanna. Sebenarnya untuk zanna ibarat sebenarnya dia tak ada apa-apa bab, seolah-olah bab kita jumpa fi'il fa'il maf'ul. Maf'ul satu, maf'ul kedua. Jadi cuma maf'ul satu dan maf'ul kedua tu asalnya dia adalah mubtada' dan khabar. Jadi dia masukkan bawah satu bab. Zanna wa akhawatuha. Okay, itu bab nawasikh. Laju pasal ini, tapi ada soalan untuk nawasikh. Sebab rasa okey kot. Ada ni yang kurang jelas untuk kana, inna dan zanna. Ya. Masuk nisbah tak adalah, maksudnya dekat situ tak ada masuk yakin, tak ada masuk zon. Cuma nak nyatakan berlaku nisbah pendengaran. Sebab dia tak masukkan dalam al-qismul awal. Sebab al-qismul awal tu ada zon, qismul tsani tu yakin. Jadi sami' tu hanya untuk masuk dengar ya. Yufidu nisbatal wuqu' fi sam'i, berlaku pada pendengaran. Maksud dia tak termasuk pada 1, 2 dan 3. Ya. Khabar yang mana? Untuk nawasikh. Tak, kalau masuk pada jumlah. Kalau jumlah mahal. Seperti mana khabar ada jumlah, macam tu juga. Sebab dia masuk pada jumlah mubtada' dan khabar. Ada soalan? Okey, setakat itulah kita berhenti setakat nawasikh. Kalau kita masuk tawabi' ni, dia jadi tersangkut. Kita tak sambung lah. Kita tawakuf setakat tawabi'. Kalau masuk na'at, dia akan ada perbahasan dalam nakirah dan ma'rifah. Jadi kita berhenti setakat tu. Okey, secara umumnya daripada awal sampai akhir, apa yang nak bincang lah, daripada awal kitab sampailah an-nawasikh. Maksudnya marfu'at, kita dah masuk marfu'at. Cuma tinggal satu je bab marfu'at. Tawabi' lil marfu'. Tawabi' lil marfu' ni masuk na'at, taukid, badal dan ataf. InsyaAllah kalau kita mula balik nanti kita talqiskan lah. Mungkin ada yang rasa cepat, kita ulang sekali lagi daripada awal sampai akhir secara sepintas lalu. Tapi untuk ni ada soalan tak? Daripada awal sampai yang kita bincang. Untuk Ramadan kita tak baca lah.
Sebab kalau baca ni kita tak sempat habis. Kita sambung nantilah insya-Allah. Bagi laluan kepada daurah-daurah yang lain. Ada soalan? Kalau tak ada, anda bagi soalan. Ya. Sorot ada maksud. Ya, sorot ada, dia cuma nak masukkan, maksudnya perubahan sesuatu, berubahnya isim tu daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Tapi bila sebut perubahan, jadi adalah terkandung maksud dalam tu. Maksudnya sebelum ni dia, contoh sebelum ni dia tanah liat, jadi satu perkara. Tapi untuk memberi maksud perubahan. Bila sebut perubahan ni berkaitan dengan masa jugalah. Tapi maksud dia nak maksud yang akan datang lah. Soranya tadi sara at-tinu ibriqan. Maksudnya berubah tanah tadi menjadi ibrik, ini cerik. Tapi kadang-kadang benda tu tak tepat. Kadang-kadang zolla tu digunakan secara umum, kadang-kadang bata guna. Tapi bata biasanya malam. Kalau zolla tu kadang-kadang zolla wajhuhu muswaddan, bukan maksudnya siang kadang-kadang, tapi maksud asalnya macam tu lah. Zolla penggunaannya untuk sepanjang hari. Kadang-kadang boleh kita nak gunakan. Betul, tak ada soalan Kalau ada nanti kita bincang kemudian insya-Allah. Kalau tak ada kita tawakuf lah. Tawakuf setakat tu insya-Allah. Kita sambung pada waktu yang diberi keizinan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafizna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.